Okey, so untuk video ini kita akan belajar macam mana cara nak menggunakan peraturan tangan kanan Fleming. Okey, seperti yang tangan kiri tu, okey sama je konsep dia, cuma terbalikkan kita guna tangan kanan. Okey, jadi tangan kanan Fleming ni kita gunakan untuk tahu arah arus aruhan. Okey, jadi apa yang berlaku adalah ini adalah langkah-langkah untuk menggunakan peraturan tangan kanan Fleming. Jadi yang pertama sekali adalah kenal pasti arah medan magnet kekal. Macam biasalah kita akan tengok utara sentiasa ke arah selatan. Okey, maksudnya kalaulah utara di sini, selatan di sini, jadi jari kita, jari ni, jari telunjuk kena ke arah kanan. Follow ikut arah selatan. Jari sentiasa tunjuk arah selatan. Okey, so sekarang yang pertama kita kena tengok arah medan magnet tadi. Okey, selesai. Yang kedua, kenal pasti arah daya. Maksudnya dawai tu kita gerak arah mana. Okey, jadi sebab kita tahu bahawa arus aruhan hanya akan teraruh ataupun dihasilkan apabila ada daya kan, apabila dawai itu bergerak. Jadi dalam kes ni kita kena kenal pastilah arah daya. So dalam kes ni contoh katakanlah kita ada satu wire ni, lepas tu wire ni kita gerak ke atas. Jadi semasa dia bergerak ke atas tu, okey, kita akan buat ibu jari kita arah atas sebab follow arah daya. Okey, tapi kalaulah kita tengah turunkan dia, daya tu arah bawah kan. Jadi ibu jari kita kena ke arah bawah. Okey, yang ketiga, okey, jari tadi tu ingat jangan tiba-tiba ubah arah pula. Okey, follow je. Okey, tapi kekalkan arah yang memang dah ada. Jadi sekarang ni utara ke selatan, lepas tu ibu jari kita ke atas. Ikut arah daya. Lepas tu satu lagi adalah arus aruhan. So itulah yang kita nak tengok sekarang. Okey, jadi arus aruhan adalah arah. Okey, jari tengah ni sebenarnya menunjukkan arah arus aruhan. Jadi apa yang ditunjuk, maksudnya apa yang ditunjuk oleh jari tengah tu adalah arah arus aruhan. Macam dalam kes ni dia menunjuk ke arah kita sebagai pemerhati. Okey, jadi arus tu kita boleh kata keluar daripada kertas sebab ke arah pemerhati. Okey, jadi kita nak tengok sikit video untuk demo macam mana cara nak menggunakan tangan kanan Fleming. Okey, tapi sebelum tu kita tengok ini dulu. Okey, dalam contoh ni, okey, apa yang cikgu buat adalah ini cikgu letak utara dan ini adalah selatan. Lepas tu cikgu kata okey, sekarang arah gerakan ataupun wire ni digerakkan ke arah atas. Jadi nak buat macam mana? Okey, sekarang kita tengok. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, okey, dalam soalan ni kita dah letak bahawa ini adalah utara dan ini adalah selatan. Ini adalah north, ini adalah south. Jadi kalau nak buat apa-apa, jari kita kena tunjuk ke arah kiri dalam kes ni. Kenapa? Okey, bukan sentiasa kiri. Kenapa? Sebab dia kiri, sebab ini adalah selatan. Jadi tunjuk ke arah kiri. Okey, boleh Lepas tu, lepas tu kita tengok, nampak? Inilah yang cuba cikgu sampaikan. Sentiasa match. Okey, ni north, ini kena north, utara. Ini selatan, selatan. Jadi jari kita tunjuk arah sini. Okey, selepas tu nak buat apa? Selepas tu kita tengoklah arah gerakan. Okey, jadi dalam kes ni cuba tengok. Nampak? Arah gerakan kita dah kata dah wire kita gerak ke atas kan. Jadi ini gerak ke atas lah. Ni gerak ke atas. Jadi ibu jari kita kenalah tunjuk atas, tak bolehlah tunjuk bawah. Sebab dalam gambar ni, okey, arah gerakan wire kita, arah gerakan dawai adalah ke atas. Okey. So sekarang cuba tengok. Jari tengah tengah tunjuk apa? Jari tengah tengah tunjuk kita. Betul? So ini adalah arah aruhan. Arah arus aruhan. Arah arus akan gerak macam ni. Okey, jadi contohlah tengok dia sekarang arah ni ke arah kita kan. Jadi kita dekat sini arah dia mestilah macam ni sebab kita di sini. Takkan tiba-tiba, okey tengok betapa tak logiknya kalau contoh arah ke arah kita, tiba-tiba dekat sini cikgu lukis arah sana. Mestilah tak sebab terbalik. Jadi arah arus aruhan tu sentiasa follow jari tengah kita. Jadi ke arah kita sekarang ni. Jadi arus pun ke arah kita macam ni. Okey, jadi itulah cara nak tahu macam mana arah arus aruhan menggunakan tangan kanan Fleming.
Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, kita dah tahu arus tu dia bergerak ke arah kita macam ni lah. Okey, ke arah pemerhati keluar daripada kertas. Jadi di sini, nah kita lukis sambunglah. Dan jangan lupa arah. Okey, macam contoh ni adalah pointer asal-asal dia. Katakanlah mula-mula kosong macam ni. Kalau kosong dia dekat tengah-tengah. Okey, tapi sebab galvanometer ni macam sengit, okey, dia punya kosong kat sini lah, inilah tengah dia. Okey, jadi apa yang akan berlaku adalah arah galvanometer dia terbalik dengan arah arus. Jadi kalau arus arah ke arah macam ni arus kan. Okey, dia akan ke arah sini. Okey, maksud cikgu, contohlah, katakanlah kita straightkan wire ni, okey, arah arus macam ni. Okey, kalau cikgu lukis balik arah arus macam ni. Okey, jadi kita punya arah galvanometer akan ke arah sini. Okey, jadi kalau kita kena lukis simbol, okey, disebabkan arus keluar daripada kertas, inilah arah arus kita, inilah simbol kita keluar daripada kertas. Jadi itulah cara nak tengok arah arus aruhan menggunakan tangan kanan Fleming.